Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam wa ila masyayikhina wal muslimin ajma'in, khususan ila walidina wa awladina wa usratina wa ahlina wa qarabatina ajma'in. Syai'un lillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlisin al-huddin waj'alna min 'ibadika as-salihin waj'alna minal 'arifin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasawuf surah 36 kitab Jari. Qala musannif wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, atau ia bermain-mainkan satu nama daripada nama Allah Ta'ala, atau dipermain akan janji Allah dengan kebaikan, atau ia bermain-mainkan satu nama daripada nama Allah Ta'ala. Macam mana kata main-main dengan nama Allah? Menyebut nama Allah dengan mengolok-olok, buat senda gurau, buat lawak jenaka. Ini ada satu kumpulan lawak jenaka. Orang hantar masuk WhatsApp, Ustaz apa hukum orang Islam buat lawak lagu ni? Dia masuk raja lawak dalam TV tu. Dia tanya, Allah ni ada nama Malik, malaikat pun ada nama Malik. Antara keduanya, mana mak, mana bapak, mana
Masya Allah. Yang kemudian yang seorang ni pula jawab, satu Malik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan ada nama Malik yang Maha Memerintah. Satu lagi malaikat penjaga neraka kan nama Malik. Jadi dia tanya, Malik ni ada dua. Satu Malik Allah Ta'ala, satu Malik malaikat jaga neraka. Dua-dua ni mana kau takut dari itu? Jawab dengan seorang ni, aku takut yang jaga neraka. Aku takut yang jaga neraka, kerana dia akan hukum aku dalam neraka. Kemudian yang satu lagi ni, yang satu lagi aku tak takut. Pasal apa? Dia akan membuat aku dalam neraka. Macam cantik lah, macam cantik lah kita tengok. Baik, antara dua Malik ni, mana bapa, mana anak? Ini soalan lagu ni tak boleh. Soalan lagu ni tak boleh. Itu macam main-main. Ya. Malaikat mana beranak? Allah Ta'ala pula lam jadi walam yulad. Jadi buat lawak tu sudah dosa dah. Buat lawak dengan nama-nama Allah lagu ni, jadi mempersedakan Allah. Satu lagi, saya pernah tengok juga, kalau aku buat jahat, sebetul-betul jahat, nanti malaikat Malik ni dia marah sangat ke aku. Dia lempar kuat-kuat, terlepas balik sana neraka. Selamat aku itu. Jadi mempersedakan nama Allah, mempersedakan malaikat, jadi mainan dah hari ni. Mana manusia buat lawak tu sendiri bagi orang gelak dah berdosa dah. Kemudian dijadikan pula sebagai sumber pendapatan, lagi satu lagi dosa. Lepas tu pula buat lawak tu pula mempersendakan pula nama Allah Ta'ala, bertindan-tindan, ya, bertindih-tindih, bertangga-tangga. Lepas tu kita pula pergi tengok tumpang tui gelap, jadi macam kita bersekongkol dengan dia. Kalau kita tak tengok dia pun tak buat lawak. Jadi dosa tu jadi bertindih-tindih, bertindan-tindan. Inilah akhir zaman. Akhirnya orang kata, orang tak nampak ni satu dosa. Dia berkopiah atas kepala, bini dia pakai tudung. Jadi orang kata dia tak salah. Padahal itulah sumber rezeki yang paling haram. Ya, di antara sumber rezeki yang paling haram itulah dia. Makan babi tu molek sikit. Ya, makan babi tu molek sikit. Pasal apa? Makan babi ni dosa dia kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Jadi artis, pelawak, ya, dosa tu bukan hanya dengan Allah Ta'ala, tapi jadi maksiat jariah. Bila kita mati, orang masih duk tengok. Berapa keturunan duk tengok. Orang bagi sedekah jariah, dia buat maksiat jariah. Ini dia maksiat jariah. Ya. Zaman dulu orang main piring hitam. Piring hitam tu duk ada sampai lah ni orang duk buka berapa lama dah dosa tu duk berjalan. Dihantar ke kubur kita. Lepas tu mari kaset, lepas tu mari CD. Lepas tu hari ni pakai FB, pakai apa? YouTube ni. Dia tube je jalan.
Dengan kau kat kubur besok pun jalan. Dan kita ni janganlah kita tengok benda-benda yang mengarut tu bagi orang yang sudah mati, ya, maka menambah-nambahkan lagi azab mereka di dalam kubur. Ya, habis kita duduk tengok orang hidup pula, kita ni bersekongkol dengan dia. Kita tu salah seorang yang menyokong industri itu. Kalau kita tak tengok, dia pun tak laku, bukan? Dan kita pun turut tengok. Jadilah dosa tu bertali arus. bertali bersalah silah. Sebut tarekat, tawasul, salah silah sesat. Tengok tu salah silah juga tak sesat pula. Sunat muakkad pula dia tu. Inilah dia, ya. Jadi pada hari ini baiklah habis. Itu namanya orang yang mempersendakan nama Allah. Dulu ada pula, saya pernah dengar ni satu ajaran dekat negeri selatan Malaysia. Dia mengajar ke negeri Perak sana. Dia kata Allah Ta'ala ni ada seorang anak, namanya Kanak. Hai, lagi hebat ni. Mana ambil? Ia Kanak. Tu anak Allah tu. Masya Allah, mempersendakan Allah. Ya. Jadi apa orang lagu ni batal akidah. Ni wal iyazu billah, wal iyazu billah. Baik, sambung tadi. Atau dipermain akan janji Allah dengan kebaikan. Macam tadi ya tadi janji mempermainkan neraka, ni mempermainkan janji Allah. Kita baca dulu. Atau dipermain akan janji Allah dengan kebaikan, dengan memberi syurga dan nikmatnya dan seumpamanya. Mempermainkan syurga, ya, mempermainkan syurga, mempermainkan neraka, atau janji dengan kejahatan, dengan dibakar dalam api neraka dan seumpamanya. Macam tadi lah, dia lontar kuat-kuat, terlepas balik sana neraka, tak masuk neraka laku tanya. Kumpulan apa tu? Kumpulan senario. Ingat, jaga-jagalah kita, ya. Kita selalu tengok lah, kubur lah kot, kumpulan tu mati apa. Ramai kita ni duk rasa macam tak salah benda tu. Baik, habis. Padahal meringankan dia. Ini dalam hal keadaan meringankan syurga, meringankan neraka. Cakap kubur masing-masing lah. Itu meringankan tu. Kalau niat merendahkan azab kubur, boleh membawa kepada murtad. Ada selalu kita dengar kan, kubur masing-masing, kau aku, bagian kau bagian aku macam tak ada apa. Saya rasa kubur tu macam tak ada apa, tak boleh kesan apa-apa kat dia. Kebal benar ke dia? Ni kalimah-kalimah, ucapan-ucapan yang selalu kita dengar. Ya. Semayang tak semayang tak tentu syurga neraka. Ni selalu dekat dengar ni. Semayang ke tak semayang tak tentu lagi syurga neraka. Jaga tu perkataan hakikat dikeluarkan jadi syariat. Mengeluarkan kalam hakikat kepada syariat boleh membawa kepada zindik. Tak boleh mengeluarkan kalam hakikat. Memanglah solat ke tak solat ke, hakikatnya belum tentu lagi syurga. Tapi benda tu tak boleh dikeluarkan di tempat umum. Perkataan macam tu hanya boleh diucap pada majlis ilmu sahaja.
Jaganya perkataan hakikatnya tak boleh dikeluarkan di kedai runcit, di pasar raya, Tesco, Giant, rumah kawan-kawan, kedai pomen, kedai kopi, tak boleh. Nak cakap dengan di tempat-tempat awam ni, mestilah bahasa yang bersyariat, bahasa syariat, bukan bahasa hakikat. Mengeluarkan kalam hakikat, dijadikan kalam syariat, boleh membawa kepada kafir zindik wal'iyazubillah. Jaga dulu. Solat ke tak solat tak tentu syurga neraka, itu kalam hakikat. Jangan tak tahu. Tapi ramai kita hari ni, kampung saya dulu banyak macam tu. Dia marah bini dia solat, marah bini dia tu solat subuh, lepas solat subuh baca Quran pula. Hoi, yang dia nak pergi roja, pergi masuk bilik bini, ni aku nak makan ni, nak pergi roja. Kau kajian solat ni, solat ke tak solat ke tak tentu syurga neraka tahu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Dia pula jadi tok guru. Betul tak cakap tu? Betul. Tapi nak marah sangat pun jangan sampai kau gunakan ayat-ayat agama lagu tu. Kau marah dia, aku nak kopi. Jangan tak payah diceramah panjang-panjang syurga neraka lah apa lah. Ya, syurga di bawah tapak kaki suami, mana dia ambil tak tahu. Jadi tuan-tuan, ucapan-ucapan lagu ni jadi macam mempersendakan agama. Jaga mulut. Baik, habis. Padahal ni hal keadaan yang disebut benda-benda yang tadi ni meringankan, ini meremehkan perkara-perkara agama. Atau ada ia berkata, jika menyuruh Allah dengan bagian tiada ia perbuat. Kalau Tuhan suruh aku pergi sekalipun, aku tak akan pergi. Kalau Tuhan suruh aku pergi sekalipun, aku tak akan pergi. Contohnya ada kata lagu tu lah. Itu pun jika ia katakan yang demikian itu atas jalan meringankan suruhan Allah, atau kerana inad. Inad ni tak bertanggungjawab, ataupun tak bertanggungjawab, di mana tidak ambil peduli, engkar, itu kata inad. Maka jika tiada kerana yang tersebut itu, tiada kufur. Kalau dia cakap macam tu bukan kerana mengingkari Allah, ya, itu tidak kufur. Baik. Contohnya benda-benda mungkar, dia kata kalau Allah Ta'ala suruh kelipun aku tak akan buat. Pasal apa? Benda mungkar. Tapi kalau benda wajib, jangan. Ya, benda wajib jangan. Atau jika ada kiblah pada pihak ini, tiada ia sembahyang hadap kepadanya, disyaratkan padanya seperti disyaratkan pada yang dahulu itu, yakni dengan syarat dia meringankan hukum Allah. Atau jika ada Allah Ta'ala memberi akan dia syurga, tiada aku masuk akan dia, disyaratkan pada kufurnya seperti syarat yang terdahulu juga. Ini kalau dia meringankan dia. Tapi kalau dia tak meringankan, maka itu tak jadi kufur. Maka jika dikatakan yang tersebut padahal tiada ia meringankan dan tiada kerana inat, ya, bukan kerana engkar, tiada kufur. Baik.
Contohnya apa dia? Contohnya macam satu perkataan Rabi'atul Adawiyah. Dia kata apa? Aku lebih rela diriku ini kau masukkan ke dalam neraka, asal jangan kau putuskan kasihku kepadamu, ya Tuhan. Baik, perkataan ni adakah meringankan neraka? Kita tak nak lah neraka, tapi dia nak neraka pula. Perkataan itu namanya perkataan mabuk orang-orang wali Allah. Perkataan mabuk orang wali Allah sehingga terlupa azab sebab terlalu asyik mengasihi Allah. Maka itu tak jadi kufur. Dia bukan meringankan neraka, tapi dia bercakap atas dasar sebab terlalu mahabbah dengan Allah sehingga terlupa azab neraka. Gitu. Kita ni kalau bercakap betul ke tidak? Itu perkataan orang-orang wali Allah. Baik. Kalau kita ni pula lautan api ikan kurenangi, itu tak termasuk neraka, tak apa. Dia bukan kata neraka. Dia kata lautan api ya. Apa keling kot. Randuk api. Habis. Baik, semua yang dia sebut ni, yang dia tulis kat sini ni, dia berkata begitu dengan niat meremehkan perkara khabaran Allah. Kalau dia sebut tu bukan niat meremehkan, maka tu tak jadi kufur. Baik, habis. Kita sambung tadi. Atau katanya, kalau menyeksa Allah akan daku dengan meninggalkan solat, meninggalkan sembahyang, serta barang yang ada aku padanya daripada sakit ini, ia menzalimkan daku. Atau ia berkata, kedatangan suatu perbuatan ini bukan dengan takdir Allah. Atau ia berkata, jikalau naik saksi pada aku anbiya dan malaikat. Demikian juga jika ia datangkan lafaz anbiya sahaja atau malaikat sahaja, kerana ia membangsakan anbiya atau malaikat kepada mendustakan atau segala muslimin dengan bagian-bagian, tiada aku terima akan dia, kerana telah menunjuk syarak atas terpelihara perhimpunan mereka itu daripada muafakat atas dusta. Titik situ. Maknanya apa dia? Jadi kufur orang yang meremehkan semua perkara ini. Apa juga tentang malaikat, tentang anbiya, kalau dia meremehkan mereka, maka jadi murtad. Melainkan tak murtad kalau dia bercakap bukan dengan makna meremehkan. Contoh apa dia murtad ni? Nabi pun buat dosa, contohnya. Kata Nabi buat dosa, itu boleh apa? Kalau dia niat meremehkan Nabi, maka jadi murtad. Tapi kalau dia salah faham, contohnya dia terbaca buku-buku tanpa guru, dia kata Nabi Adam buat dosa, tapi bukan niat meremehkan Nabi Adam, cuma tersilap baca buku, tersilap dengar guru duk mengajar Nabi Adam dulu pun buat dosa, dia makan buah khudi gitu. Jadi tersilap faham tu tak jadi murtad, jadi berdosa besar. Pasal apa? Pasal hang silap cari cikgu. Hang silap cari cikgu, silap banyak. Cuma tak jadi murtad sebab kita tak meremehkan. Faham?
Ha? Itu tak apa, itu fakta sebenar. Itu tak meremehkan. Ini meremehkan Nabi ni. Meremehkan Nabi, kita kata Nabi-Nabi ni ada bapaknya yang kafir. Tu yang paling banyak. Nabi Ibrahim orang kata bapaknya kafir, penyembah berhala. Itu dia tak sampai jadi murtad kalau dengan ni tidak menghina, jadi berdosa besar. Jadi berdosa besar. Pasal apa? Pasal dia bercakap tu dengan niat, bukan niat hina, cumanya dia terdengar salah fakta. Dia bukan menolak Quran, cuma dia tak faham makna Quran, tersilap mengaji ataupun tak mengaji, pakai baca je. Syaitan untuk guru dia. Inilah dia jadinya. Baik. Ataupun dia kata malaikat ni ada yang berdosa. Ada malaikat buat dosa. Malaikat apa? Malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut turun ke bumi mengajar sihir. Kemudian pula buat jahat dengan seorang perempuan. Akhirnya dia dibala oleh Allah Ta'ala dengan berjalan di atas muka bumi ni, kaki di atas, tangan di bawah, jalan dengan tangan. Macam sarkas ni. Ramai orang faham lagu tu. Saya kecil-kecil tu ada dengar orang cerita. Mak saya pun cerita tu. Mak saya cerita ada orang faham salah tentang Harut Marut ni. Macam mana cerita? Harut dan Marut ni dia turun ke bumi, dia ajar orang main sihir. Lepas tu bila dia ajar orang main sihir, maka Allah Ta'ala ni suruh dia pilih. Kau nak dapat azab dalam neraka ke, kau nak dapat azab sekarang ni? Maka kata Harut pada Marut, kalau kita terima azab akhirat berat. Kita terima kat dunia je lah, kat akhirat tak teruk sangat. Jadi dua-dua ni kata kami terima kat dunia lah, kat akhirat kita teruk sangat. Maka akhirnya Allah Ta'ala hukumkan mereka ni berjalan dengan tangan seumur hidup. Jadi cerita ni bukan cerita ada sandaran mana-mana. Ini namanya cerita Israiliyat. Cerita dongeng orang-orang Yahudi, menambah cerita. Cuba lihat dalam cerita sebenarnya. Buka kitab-kitab tafsir surah Al-Baqarah ayat 102 yang menceritakan tentang Harut dan Marut ini. Kata dalam tafsir Ar-Razi, kitab tafsir Ar-Razi, kata Imam Ar-Razi, tidak ada sandaran dan tidak masuk akal malaikat itu berzina dengan seorang perempuan. Kerana perempuan, malaikat ni dijadikan tidak ada nafsu, tidak ada syahwah, tidak ada jantina. Laki pun tak, perempuan pun tak. Habis macam mana je nak berjimak dengan perempuan? Maka tak masuk akal, kata dia. Kalau kambing, dia ada jantan, ada betina, ada pondan. Lembu punya juga macam manusia. Ni malaikat dia bukannya macam manusia ada jantina, dia tak ada jantina. Maka mustahil dia buat jahat dengan perempuan. Satu kata Imam Ar-Razi. Yang kedua, kita wajib percaya malaikat itu semuanya adalah hamba Allah yang solihin. Ada yang sampai darjah muqarrabin. Maka orang yang sentiasa mengenal Allah, bukan kata dia nak buat dosa, benda harus pun dia tak buat, melainkan yang sunat dengan yang wajib sahaja. Ni orang yang kenal Allah. Maka tidak munasabah kisah Israiliyat itu. Kita percaya cerita Israiliyat itu kurang-kurangnya berdosa kerana meremehkan sifat-sifat malaikat.
Baik. Jadi sebab tu jangan kita duk baca buku. Saya pernah banyak buku-buku cerita macam tu. Jadi kita pun terbawa-bawa lah cerita tu. Dalam kitab tafsir lama-lama apa ada cerita lagu tu. Jadi pengarang kitab tu bukanlah tak reti sehingga dia memasukkan cerita tu dalam kitab dia. Kita tu kena pergi mengaji sebenarnya. Pengarang-pengarang kitab itu seperti kitab tafsir As-Sawi, Syarah bagi Jalalain, dia mengarang tu, dia nak cerita ini kisah dongeng Israeliat yang haram dipercayai. Dia salin balik masuk dalam kitab dia. Bukanlah dia salin balik masuk dalam kitab dia nak cerita kat kita ini fakta sebenar tak. Dia nak cerita kata ini kisah Israeliat yang haram dipercayai. Cuba lihat dalam kitab tafsir Ar-Razi ya. Dia tulis lagu tu. Jadi berhati-hati membeli buku-buku agama yang kita tak tahu siapa pengarang, mana dia cedok. Kadang-kadang dia cedok yang Israeliat, bukan dia cedok daripada kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tersalah fahamlah kita. Ya. Baik. Kita sambung tadi. Kerana telah menunjuk syarak atas terpelihara perhimpunan mereka itu daripada muafakat atas dusta. Ya, mereka-mereka ni tidak berdusta. Apa berdusta ni? Iaitu mereka ini menyalahi amanah Allah. Bukan sekadar bercakap bohong. Mana kata tidak berdusta ni ialah mereka tidak menyalahi amanah Allah. Macam kita mengaji hukum ni dosa, hukum ni sunat. Dosa tapi kita buat juga. Mana kita ni tak amanah. Ambil satu suat saman. Baik, habis. Baik, kita baca soalan dulu. Kebelakangan ini ada artis dan pelawak yang meninggal dunia dengan tanda-tanda husnul khatimah. Segala kebaikan arwah ketika hidup di dunia dihebohkan. Jadi ramai berpendapat seolah-olah tak mengapa jadi artis, tak berdosa dan sebagainya. Jika kita menjadi pelawak dan artis, boleh jelaskan? Dia kata. Baik, dalam Quran dia kata wa ajalum musamma. Wa ajalum musamma. Apa dia? Mereka itu ditakhirkan azab. Pada satu masa yang ditentukan. Umat Nabi Muhammad dia tak macam umat Nabi-Nabi terdahulu. Buka surah Al-Anbiya. Lihat dalam kitab tafsir surah Al-Anbiya. Umat-umat yang terdahulu Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan segera azab bila mereka melakukan kesyirikan, fahsyak dan munkar. Contohnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan setengah di antara kaum Nabi Musa, di mana mereka nak lihat wajah Allah, nak lihat Allah.
maka Allah Ta'ala balakan dengan segera datang petir, ya, menyambar sehingga puluhan ribu orang mati. Nampak? Jadi umat Nabi yang terdahulu, Allah Ta'ala datangkan segera azabnya. Tapi dalam surah Al-Anbiya itu menerangkan setelah turun al-ayah. Apa dia al-ayah? Ayat, al-ayah maknanya ayat. Ya, ayat. Kadang-kadang maksud ayat tu ya Quran. Kadang-kadang maksud ayat tu ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kadang-kadang al-ayah tu maknanya ialah pesuruh Allah, iaitulah Nabi Muhammad. Dia baik dalam ayat ni dia kata bila turun ayat, mufassirin menyebut al-ayah itu ialah turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Maka umat Nabi Muhammad itu Allah tangguhkan azabnya pada satu masa yang ditentukan, iaitulah dalam negeri akhirat. Maka umat Nabi Muhammad ni dia buatlah apa pun dia tak kena cash. Bahkan lagi kau jahat, lagi bagus pula. Lagi jahat, lagi murah rezeki. Lagi jahat, lagi jawatan tinggi. Lagi jahat, lagi orang takut. Lagi jahat, lagi orang gerun. Lagi jahat, lagi banyak pengikut. Ni dia. Wa ajalun musamma. Jadi jangan kita keliru dengan memahami kalau dia jahat tentu dia mati terjelek. Kalau dia tu jahat tentu dia mati matanya tercabut keluar, tersembur keluar. Ni dah mati senyum. Alah mati senyum. Kawan saya tukang solek mayat dekat KLIA. Ada lagi? Ada lagi. Dia kerja dia tukang solek mayat. Kalau matinya di Malaysia ni satu-satu orang yang orang asing lah kan, dia akan solek mayat. Dia pakaikan baju kotnya bau minyak wangi, muka bau bedak macam opera. Jadi macam tidur. Ahli syurga. Ahli syurga. Dia solek mayat. Dah mayat tu disolek, nampak senyum lawa. Ingatkan tidur, rupanya nak Dracula. Jadi dah disolek, nampak molek. Apa masalah? Ya. Dah tengah-tengah, dia tutup molek-molek, boleh ikat. Nampak macam senyum. Itu tak jadi bukti. Itu tak jadi bukti yang memastikan dia tu seorang ahli syurga. Orang kafir dia solek-solek tu lagi lawa siap berbedak lagi ahli syurga. Ya, dia berbedak amemi, kuti kura-kura habis semua dia buh. Wanginya mayat ni. Tentu pernah tengok tak? Saya tak nak tengok video cerita. Dulu dia datang rumah saya ni, apa hukum gaji saya ustaz kerja solek mayat? Kau solek je mayat kau dengan makan sudah. Kau makan mayat itu haram. Solek mayat ni kerja sia-sia lah tu lah. Nak kata haram gaji tu tak berani. Dia kata kerja tu kerja sia-sia lah. Kerja sia-sia. Kalau ada kerja lain je kerja lain gitu. Tak molek lah kerja tu. Kerja tu tak molek. Jadi seolah-olah nanti kafir kata, tengok orang Islam pun kerja dengan gua. Maknanya kita pun telah salah. Dia tak molek. Si kerja lain. Jadi nak cerita tentang mati tersenyum, senyum macam mana? Kalau dia senyum ni macam Mickey Mouse lah. Yang tu boleh hotel diikat, tarik di sini, nampak senyum. Tu tak boleh kira. Mati terbakar pun tak boleh kira. Mati terbelah kepala, terhampak pokok. Jadi
benda-benda lagu ni bukan mazahara minha, bukan benda yang zahir padanya, ya, bukan. Yang tu kita tak tahu, Allah saja yang tahu. Ada orang mati terbeliak biji mata, keluar biji mata, ya, gurul tengok, rupanya mati syahid, kita tak tahu. Jadi bila turun Nabi Muhammad, azab-azab ini disegerakan oleh Allah Ta'ala macam umat Nabi terdahulu itu ditakhirkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Jadi apabila kita lihat orang tu begini, kita berbaik sangka, sudahlah. Hakikatnya kita tak tahu. Gitu ya. Kita berbaik sangka, mudah-mudahan dia mati baik, barangkali dia bertaubat belum matinya. Ya. Kita tak tahu. Kadang-kadang orang ni dia mati, dia tahu dulu dia buat dosa, hari ni dia nak mati dia tahu. Pasal apa dia tahu dia nak mati? Antaranya dia kena gantung, hukum gantung. Jadi orang yang tahu hari matinya mudah bagi dia bertaubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubatnya, pasal nyawa belum digor-gorah, taubatnya diterima Allah. Barangkali Allah Ta'ala terima taubatnya, maka bersih mukanya barangkali. Tapi itu tak boleh jadikan bukti, ya. Mudah-mudahan kita berbaik sangka, tu bolehlah. Berbaik sangka. Kalau tengok lawa pok kapi lagi, siap bedak lagi. Tu nak tunjuk tu kan. Baik. Satu, kena baik sangka dengan mayat. Dengan mayat orang Islam wajib berbaik sangka. Jangan jahat sangka. Jadi kalau dia artis sekalipun, dia pelakon filem sekalipun, dia penyangak, penyamun, pendusta, penzalim sekalipun, kalau dia mati sebagai orang Islam, kita kena berbaik sangka dengan dia. Mudah-mudahan dia satu doa kepada dia, ya, berbaik sangka tadi ni. Jangan cakap yang buruk, sebab nanti dia akan bawa benda tu ke alam barzahnya. Esok kita mati, orang pula buruk dengan kita. Jadi cakap yang baik-baik. Tu dia katakan, apa kamu kata ke atas ini mayat? Baik. Pasal apa tu satu doa. Kalam tu adalah kalam doa untuk dia. Cumanya, ni nak cerita tadi ni. Cumanya pada pihak kita yang hidup, nisbah kita nak bahasakan pada diri kita, perkara-perkara itu bukanlah menjadi kepastian yang memistikan dia tu duduk di jalan yang benar. Terkadang dia tu mati, sebelum mati dia bertaubat. Macam satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Satu ketika Nabi Musa didatangi wahyu Allah. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, engkau pergi ke sekian-sekian tempat, tolong uruskan jenazah kekasihku. Maka pagi besok ni dia pun carilah beberapa orang sahabat dia, pergilah ke tempat yang dimaksudkan. Di mana tu? Iaitu di satu tempat pembuangan sampah. Maka carilah mana mayat ni, tak jumpa. Akhirnya terjumpalah dalam buni mayat dalam buni. Dibukalah buni tu, tengok, kata dengan salah seorang di antara pengikut Nabi Musa tadi, dia kata, ni penyangak yang kami pukul semalam ni tak mati lagi. Ya, kami berbual dengan bunyi ni, ya wahai Nabi Allah, kami melempar kat sini. Jadi Nabi Musa, dia kalimullah. Dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Tanya Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimanakah, siapakah sebenarnya yang engkau cakap, yang engkau beritahu ke aku, tolong uruskan jenazah kekasihku itu, mana dia ya Allah? Yang kami jumpa ni penyamun, penyangak. Maka Allah Ta'ala kata, itulah kekasihku, kerana dia bertaubat sebelum nyawa dia gara-gara.
Jadi siapa yang bertaubat sebelum nyawa dia goro-goro, tiba-tiba dia mati tu jadi Habibullah. Sebab tu kita ni kena banyak taubat. Terbuat je dosa, taubat. Terbuat je dosa, taubat. Termasuklah solat tak khusyuk, taubat. Sebab solat ni wajib khusyuk. La solatan illa khasyi'an. Itu hikmah kita baca istighfar 7 kali suruh taubat. Yang kita habis solat belah, habis solat belah, habis solat belah. Istighfar pun tak dan. Nampak? Jaga tu. Jadi dia bertaubat sebelum dia mati. Maka Allah Ta'ala kata dia kekasihku. Dalam kitab Jam'us Saghirah karangan Imam Suyuti, dia kata, ya Muhammad, khabarkan kepada umatmu, sesungguhnya aku terlebih dahulu memberi salam kepada orang yang ingin bertaubat. Nampak? Jadi barangkali, mudah-mudahan ya, artis-artis itu bertaubat sebelum matinya. Maka Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita keadaannya itu mati dalam keadaan baik-baik. Jadi jangan kita kata kerja artis tu halal. Barangkali Allah Ta'ala terima taubatnya. Jangan kata halal benda tu. Buka aurat depan orang tu berdosa besar. Bagi seorang perempuan bertabarus pula. Ya. Jadi kalau kita kata halal, kita sudah menghalalkan yang diharam Allah. Menghalalkan yang diharam hukumnya syirik. Wal'iyazubillah. Barangkali dia telah kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat nasuha. Rahmat Allah ke dia lah. Dia kena penyakit yang boleh bawa mati. Maka dia tahu dia akan pergi. Barangkali masa itu hidayah Allah datang. Ya. Maka dia rasa takut dengan azab. Dia taubat, minta ampun. Mudah-mudahan dia balik dalam husnul khatimah. Sebab ada taubat. Ya. Kita tak tahu, kadang-kadang orang tu sangat jahat, tapi ending dia bertaubat. Matinya mati husnul khatimah. Yang seorang ni pula macam warak gila waraknya, macam wali. Tapi hujung-hujung hidupnya kerana nak jadi kaya, buat fatwa yang haram itu halal, yang halal itu haram. Makanlah gaji hasil daripada buat fatwa salah tu sampai mati su'ul khatimah wal'iyazubillah, jadi dajjal. Tahu dajjal? Dajjal yang didahulukan sebelum dajjal yang sebenar. Apa dia? Ulama usuk. Itulah dia. Ya, artis tadi boleh mati molek, ulama ni pula mati tak molek. Boleh jadi lagu tu ya. Boleh jadi lagu tu. Boleh jadi. Tapi janganlah pula kata aku nak jadi artis lah, nanti nak mati aku taubat lah. Kau tahu lah kau nak mati bila? Kalau tahu nak mati bila tak kau. Masalahnya kita tak tahu bila kita nak mati. Berapa ramai yang artis yang mati tengah menyanyi. On the way nak pergi menyanyi. Yang mati jalan baik-baik ni barangkali tak ramai. Itu rezeki dia. Baik. Jangan kita kata benda tu halal pula setelah kita lihat dia mati macam orang baik. Kadang-kadang mayat itu dia soleh, nampak macam baik ya. Kadang-kadang memang rezeki dia hampir nak mati, dapat hidayah, dia bertaubat. Ya, itu kita berbaik sangka dah. Kita kata barangkali dia mati, dia bertaubat pada Allah. Dan jangan sekali-kali kita kata kerja artis yang buka aurat itu adalah halal ya di sisi agama. Jangan menghalalkan yang haram, ataupun sebaliknya, kerana kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal hukumnya adalah syirik wal iyazu billah.
Baik, habis. Kita berhenti situ dulu. Mana tadi? Atau ia berkata, tiada aku berbuat demikian, dan jika ada ia sunat sekalipun. Situ baik, tanda situ. InsyaAllah kita sambung besok. Ni bab murtad dengan bab main. Bab murtad dengan bab main. Dosa tu tak apa lagi, tahan lagi lah. Ya. Ada satu kisah dalam kitab Minhajul Abidin. Satu ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, dia duduk, dia menangis seorang dia. Tiba-tiba datang seorang sahabat dia, ulama besar juga. Dia kata, wahai Tuan, kenapakah Tuan ni menangis? Adakah Tuan mengenangkan dosa-dosa Tuan? Tuan ni mana ada dosa? Tuan ni Syekhul Kabir, pelopor ilmu tasawuf mazhab ahli sunnah wal jamaah, seorang wali Allah. Mana nak buat dosa dah? Wali-wali ni buat dosa dah? Dulu barangkali, bila jadi wali dia tak buat dah. Wali-wali dia tak macam Nabi lah. Ada wali-wali ni asalnya kafir pun ada, masuk Islam kemudian terus jadi wali ada. Ada wali-wali ni dulunya ahli maksiat, dia bertaubat, yang sungguh-sungguh jadi wali. Ada yang dari kecil dia warak dah, sampai tua jadi wali, macam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia dari kecil dah warak dah. Bapak dia pun wali, mak dia pun wali, tok dia pun wali. Baik. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, dia daripada kecil dah warak dah. Mak ayah dia pun orang-orang soleh. Maka kata ulama ni, kenapa kau menangis wahai Tuan Syekh? Adakah Tuan menangisi dosa Tuan? Adakah Tuan ni buat dosa? Tanya. Apa jawab Syekh Junaid? Jawab Syekh Junaid, aku tidak hairan kalau aku ini mati dalam dosa. Kerana sejahat-jahat orang berdosa akhirnya masuk ke syurga juga. Yang aku takuti, aku mati dalam keadaan tertanggal iman, aku akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Orang hari ni duk kalut nak sunat, puasa sunat, mayang sunat, kenduri sunat, makan sunat, bersunat. Yang tu dia penting. Tapi yang fardu-fardu ain, mengaji tauhid, mengaji fardu ain, itu boleh jalan lah. Benda murtad duk buat hari-hari. Tapi benda sunat, dia pulun cari. Hak wajib-wajib tinggi sama sekali. Adakah dapat pahala benda sunat dia buat? Kalau buat korban, dia buat nama atas sekali. Tahun ni korban aku 5 panggung, aku seekor tu lah. Dia kata, berlawan-lawan. Maklulah ambil banyak kan. Satu hak sunat. Lepas tu mengaji pula nak apa? Nak ke hak fadilat dia. Sebab tauhid tak mengaji. Fadilat baca itu, fadilat baca ini, fadilat baca itu, fadilat baca ini. Mengaji fadilat ni bukannya wajib, sunat. Yang wajib mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji tasawuf, tak mengaji pula. Orang hari ni apa lagi yang wajib? Yang wajib, apa lagi yang wajib? Sebarkan agama Allah. Tak berani pula dah. Tapi kutuk penceramah nombor 1. Ustaz tu gitu, ustaz ni gini, ustazah tu gitu, ustazah. Jangan pelekeh mana-mana da'i. Yang kita tu duduk jadi da'i ke dah?
Ya, macam orang azan, dia tu azan salah, semua salah. Hang azan berkali ya. Dia salah pun dia buat dapat pahala. Azan bukan wajib, sunat. Ha, sebutan tu bukan, sebutan dia salah, sebutan semua salah apa? Takkan satu pun tak betul. Takkan sebut Allah pun salah. Setiap benda yang betul tu ada pahala. Kalau salah bukannya berdosa, benda tu bukannya wajib, sunat. Habis yang kita duk kata dia salah tu, hang dapat pahala besar lah. Buta dia hang punya pahala haji dapat ke dia. Tapi yang tu kita tak fikir. Nampak tak? Dan yang paling berat, benda murtad. Orang hari ni duk pentingkan benda sunat, konon-konon nak cari pahala, tetapi tertinggal benda yang paling wajib ke atas kita, iaitu keimanan. Tengok macam Syekh Junaid tadi. Bila orang tu jaga iman, maka terjaga segala yang sunat. Bila orang tu jaga iman, dia terjaga segala yang sunat. Akhirnya menjadi wali Allah. Kita ni konon-konon nak jaga yang sunat, iman tak jaga. Akhirnya jadi apa? Na'udzubillah, syirik, murtad, zindik pun ada. Sebab apa? Tak nak besarkan perintah Allah yang lebih dahulu. Nak besarkan perintah Allah yang sunat-sunat konon. Yang sunat-sunat dia puluh-puluh, puasa sunat dan sebagainya, tak apalah tu. Tapi masalahnya yang wajib kau buat ke tidak? Ini. Biar kurang amalan sunat, ya, tetapi tidak tinggalkan kefarduan dan tak mengerjakan ya yang dilarang, maka itu namanya iktisab. Orang yang banyak pula melakukan yang sunat serta tidak meninggalkan yang wajib serta menjauhi yang haram, tu namanya ijtinab. Orang yang duk buat yang sunat tapi tinggalkan pula yang wajib, yang haram duk hentam juga, tu namanya khasirun, orang yang rugi. Tu kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Jadi bila kita nak beramal, kita tengok kita apa yang paling wajib bagi kita. Sebab ibadah ni ada 3. Solah, aslah, afdal. Good, better, best. Baik, lebih baik, terbaik. Jadi kita ukur pada diri kita apa yang terbaik pada kita. Contohnya nak mengaji, nak belajar. Dalam satu masa ni ada 3 pengajian, ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Semuanya pukul 8 malam. Malam yang sama. Nak mengaji mana dulu? 3 aku tak erti apa. Contohnya, ya, cari tauhid dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Inna Allah lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Tauhid dulu. Biar salah mayang, tapi jangan salah akidah. Salah sembahyang dosa, salah akidah kekal dalam neraka. Nak hak mana? Itu. Baik. Kalau dah faham dah 3 ni, tiba-tiba datang pula orang mengajar taranum, mengajar Quran, mengajar tajwid. Tak apalah kita tinggal 3 ni pergi mengajar tajwid. Pasal apa? 3 kita dah faham. Tak apa. Jadi kita kena ukur diri kita lah. Kita ni apa yang kita faham, apa yang kita belum faham. Nak dengar ceramah apa? Ceramah politik. Tajuk dia bulan turun ke bumi. Bulan mengelilingi Kaabah. Cerita karut ni dah lama dah, bertahun-tahun dah. Baru ni sampai lagi viral kat handphone. Malam bila bulan akan mengelilingi Kaabah? Setiap 100,000 tahun sekali. Itu namanya berita karut. Dia ingat bulan tu besar ni je nak keliling Kaabah. Jangan duduk karut, duduk sebar-sebar berita karut lagu tu. Tu tak masuk akal. Nabi panggil bulan turun ke bumi, dia belah masuk dalam jubah dia, itu lain. Itu mukjizat Nabi.
Ya, mukjizat Nabi itu lain. Lain pada Nabi ataupun dia kena jadi sendiri, itu tak masuk akal. Kerana apa? Bumi duduk di atas orbit dia. Kalau dia terkeluar daripada orbit, dia akan hancur. Macam kereta api ya, dia keluar dari landasan dia, hancur dia, malangan dia, mati orang. Begitu juga bulan. Bulan pun dia ada orbit mengelilingi bumi. Dia keluar daripada orbit dia, maka dia akan hancur. Dia keluar dari orbit, pergi duduk atas Kaabah pula, keliling. Kalau Tuhan nak jadikan tu tidak mustahil. Tapi pada adat itu tak masuk akal lah. Ya. Kalau Tuhan nak jadikan, itu tidak mustahil. Tapi pada adat tak masuk akal. Macam mana dia nak keluar daripada orbit, pergi duduk atas tawar pula lah. Jadi saya cerita ke kawan saya, kau jangan sebarkanlah benda ni. Kalau kau tak percaya, kau bangunlah malam sekali, kau tengok betul ke. Sungguh turun hujan, brum. Tak nampak pun langit biru, yang nampak langit gelap, hujan yang turun. Lepas orang Mekah tengok, ada ke? Cerita ni dulu-dulu pun dah ada dah. Jadi orang yang memviralkan benda ni tak mari mana tak tahu. Ustaz dapat? Tak dapat tak? Wallahu a'lam. Macam-macam orang. Nah, kita ni pula bila dapat berita pelik sikit, suka viral sana, viral sini. Seolah-olah kita tu orang yang pertama mengetahui. Paling alim lah tu dia, PhD. Jangan tanya dulu. Benda pelik ni, benda pelik. Dulu ni mimpi penjaga kubur Nabi Syekh Ahmad. Dia kata siapa tak sebar berita ni dia akan dapat musibah. Ini semua yang boleh membawa kepada syirik. Wal'iyyazubillah. Ya. Nak buat benda sunat kononnya, tapi terbuat benda syirik. Di antara yang paling dahsyat, yang paling ramai orang pada hari ni, apa dia? Nak pulun yang sunat-sunat kononnya, tapi berakidah mensyirikkan Allah. Apa dia? Ni paling banyak. Solat, haji, puasa, sedekah, korban, akikah, semua dia buat. Tapi dalam hati dia berakidah sekularisme, berakidah pluralisme, berakidah nasionalisme, berakidah komunisme, berakidah kapitalisme. Ini ada 25 ism dicipta oleh puak kapi ini. Kita buat sebagai is the way of life, cara hidup kita. Ini semua boleh membawa kepada murtad. Wal'iyyazubillah. Jangan salah faham. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Baik. Kita nak sokong mana-mana parti politik, tolong lihat dasarnya. Adakah membawa kepada faham sekularisme, pragmatisme, kapitalisme, sekularisme, sosialisme? Kalau ada yang ni, jangan sekali-kali jangan merosakkan akidah. Habis tu nak sembahyang sunat, buat apa? Akidah pun dah out of service. Baik. Kita akan sampai bab tu nanti. Dah sampai dah lepas bab akidah dulu ni, bab i'tiqad. Kita berhenti situ. Mana dia? Atau tadi kan? Atau jika dikatakan, atau ia berkata tiada aku berbuat demikian bagian, dan jika ada sunat sekalipun, insya-Allah sambung besok. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله